Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق عظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan dan puan muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabak alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari ini 17 Zulkaidah 1441 Hijriah bersamaan 9 Julai 2020, ya, kita telah bersama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjamaah di surau Al-Falaq IPK Perak ini, dan insya-Allah, ya, buat pertama kalinya, ya, surau Al-Falaq IPK Perak, kita ini akan mengadakan sembahyang Jumaat, ya, sempena dengan tempoh kawalan pergerakan peraturan pergerakan kawalan pergerakan pemulihan ataupun PKPP, ya, seperti mana keizinan yang telah kebenaran yang telah diberi oleh pihak Jabatan Agama Islam Perak kepada semua surau di dalam PDRM kontingen Perak ini untuk diadakan sembahyang Jumaat untuk tempoh yang sementara, iaitu sepanjang tempoh PKPP ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada kaum muslimin, kepada yang telah ada namanya sebagai ahli sidang Jumaat besok, jadi digalakkan untuk datang awal, ya, dari pejabat kita di jabatan masing-masing, untuk datang awal, ya, selepas pukul 12 untuk mengambil tempat, ya, supaya kita dapat, ya, menunaikan solat Jumaat di surau Al-Falaq IPK Perak ini, ya, insya-Allah, ya. Jadi kita tak perlu lagi beratur panjang untuk mengambil giliran kita, kerana, ya, sebagaimana yang kita tahu SOP solat Jumaat, ya, menggariskan jumlah jemaah sidang Jumaat yang terhad. Maka surau-surau PDRM di kontingen Perak kita, antaranya surau Al-Falaq ini, diberi kebenaran sementara untuk mendirikan
solat Jumaat. Jadi sekali lagi pesanan kepada saya dan tuan-tuan kaum muslimin, kita datanglah awal-awal ke surau Al-Falah IPK Perak ini seawal jam 12 tengah hari nanti insya-Allah. Dan insya-Allah solat Jumaat akan berakhir sekitar 1.45 tengah hari. Insya-Allah. Dan kepada sidang Jumaat, pada tuan-tuan yang namanya ada nanti, dimintalah untuk membawa sajadah, walaupun ada di staf yang hadapan-hadapan ada sajadah, kita bawalah sajadah kita dan face mask ataupun pelitup muka, kita bawa. Pakai tak pakai cerita lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita datang pejabat semua sihat walafiat. Siapa yang lebih 37.4 memang tak dibenarkan masuk ke pejabat. Jadi tak ada masalah, bawa je. Masuk dalam surau ni atas tuan-tuan lah. Siapa nak pakai boleh, nak action dia pun boleh, tak ada masalah. Kerana kita dah ada penjarakan sosial antara seorang dengan seorang yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kuliah zuhur kita teruskan dengan kupasan untuk kali kedua kitab buku Formula Huruf Al-Quran menurut Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, yang pada minggu lepas kita telah kupas mukaddimahnya. Mukaddimahnya kita dah kupas berkaitan dengan siapakah dia Ibnu Al-Jazari, dia adab-adab penuntut Al-Quran. Jadi kita sambung dengan seterusnya mukaddimah puisi Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang dibagi segala hambanya yang mukmin dan yang kafir di dunia ini, lagi Maha mengasihani yang dibagi segala hambanya yang mukmin di negeri akhirat. Aku mulai menulis puisi ini. Ini maksud dia. Jadi ulama-ulama dahulu memang bila mereka menulis kitab, mereka akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tertulis, sama ada kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab kuning Jawi ulama-ulama Nusantara. Kemudian beliau menulis, yaqulu raji afwin rabbi sami', berkata seseorang yang mengharapkan keampunan Allah, Tuhan yang Maha mendengar ini segala permohonan. Siapa dia? Iaitu Muhammad Ibnu Al-Jazari Asy-Syafi'i. Muhammad Ibnu Al-Jazari Asy-Syafi'i, iaitu penulis syair-syair ini. Ini Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i, kerana beliau fiqhnya mazhab, fiqhnya sama macam kita, iaitu mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, rangkap yang kedua, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Segala puji tertentu bagi Allah dan selawat ini rahmat Allah tercurah buat nabinya dan pilihannya. Jadi itu pun salah satu daripada ciri-ciri yang ada dalam kitab-kitab karangan ulama, para ulama silam. Dia akan tulis alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Khutbah pun kita dengar pun sama, alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Jarang kita dengar kalimah tauhid dengan tahmid dengan lafaz yang berbeza, jarang-jarang. Biasanya akan gunakan alhamdulillah. Bila dah alhamdulillah baru disambung nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tu. Tapi kalau mula-mula alhamdulillah. Ada juga yang menggunakan lafaz yang sedikit berbeza, iaitu innal hamda lillah. Ada juga tapi yang banyak alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu, dan selawat ini rahmat Allah tercurah buat nabinya dan pilihannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa. Al-Mustafa disandarkan
kepada Nabi SAW. Baik, rangkap yang ketiga, Muhammad wa alihi wa sahbihi. Itu dia diterangkan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam rangkap ketiga syairnya, ya, iaitu Nabi Muhammad SAW wa alihi dan seluruh keluarga baginda, wa sahbihi para sahabat baginda radhiyallahu anhum, wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi dan guru Al-Quran serta pencintanya. Ya. Jadi ada catatan kaki di sini, kata diri gantinya, kata ganti dirinya ni daripada perkataan pencintanya boleh membawa maksud pencinta Al-Quran atau pencinta guru Al-Quran. Dia boleh jadi dua. Orang yang baca Quran, guru Al-Quran, muqri' ni guru Al-Quran, maha muhibbihi serta pencinta Al-Quran itu juga pencinta guru Al-Quran. Maksudnya cinta tu maksudnya cinta kepada ilmu yang disampaikan oleh guru Al-Quran itu. Bukan cinta pada guru Quran, jangan salah faham tuan. Tuan-tuan, akak-akak isteri orang belajar Quran dengan ustaz. Akak-akak mana boleh cinta pada ustaz yang mengajar Quran tu? Tak boleh. Kan? Mana boleh isteri orang cinta pada ustaz yang mengajar dia Quran. Lain kalau anak dara atau janda, tu cerita lain. Jadi maksud pencinta di sini ialah pencinta ilmu yang disampaikan oleh guru Quran itu. Sebab Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Nampak? Kenapa jadi gitu? Sebab ilmu Al-Quran yang dipelajari dan diajarkan, yang dipelajari dan diajarkan. Itu dia. Ya. Jadi rahmat Allah untuk Nabi SAW, keluarga baginda, para sahabat, guru-guru Al-Quran serta pencinta Al-Quran dan ilmu yang disampaikan oleh guru Al-Quran. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Baik, rangkap yang keempat, waba'. Ni dia. Ya. Waba'. Jadi kalau tuan-tuan dengar khutbah, amma ba'. Fa ya ibadallah. Jadi amma ba' ni satu ungkapan yang biasa diguna dalam bahasa Arab, amma ba'. Adapun selanjutnya waba', selanjutnya jadi waba' dan selanjutnya, inna hadhihi muqaddimatu. Puisi ini merupakan muqaddimah, yakni pelajaran yang mesti didahulukan berbanding pelajaran Al-Quran yang lain. Maksudnya, puisi yang dikarang oleh Ibnu Al-Jazari ini adalah pendahuluan dalam mempelajari ilmu tajwid. Maksudnya, dalam banyak-banyak ilmu Al-Quran, ilmu tajwid lah yang pertama sekali mesti dipelajari. Sebab kita nak bawa ilmu tajwid ni ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak, bacaan kita akan jadi tak betul, akan jadi salah, maka bacaan tidak sah. Kalau surah Al-Fatihah tajwidnya tak betul, bacaannya tak betul, kerana tajwid tak betul, maka Fatihah dalam semayang tidak sah. Bila Fatihah dalam semayang tak sah, apa jadi tuan-tuan, perempuan? Satu rukun sudah tak ada. Bila satu rukun sudah tak ada, apa jadi pada semayang? Solat kita tidak sah. Sebab apa? Satu rukun dah tak ada. Sebab itulah tajwid ini dalam banyak-banyak ilmu Quran ni banyak. Ilmu tafsir ada, ilmu Al-Quran ada, banyaklah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Tapi ilmu yang pertama sekali dipelajari, wajib dipelajari oleh kita, jadi fardu ain, ialah tajwid Al-Quran. Kemudian fima ala qari'ihi ay ya'lamahu, mengandungi perkara-perkara yang wajib diketahui oleh pembaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi guru Al-Quran yang sentiasa mengajar Al-Quran. Ni tuan-tuan,
Jadi dalam syair ini ada ilmu-ilmu tajwid yang mesti diketahui oleh kita, ya, seorang Muslim, untuk kita guna ketika membaca Al-Quran. Kalau tak, kita tak tahu mana dengung, mana tidak, mana panjang, mana pendek. Ya, kalau kita tak belajar, kita tak tahu apa itu izhar, apa itu ikhfa, apa itu idgham, apa itu iqlab, apa itu hukum mim nun mati, tanwin, apa hukum mim mati, mat berapa jenis, waqaf, ibtida, kita tak tahu sebab tak belajar ilmu tajwid. Jadi sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, belajarlah ilmu tajwid dulu. Kan, jangan ditinggalkan atau dikesampingkan ilmu tajwid Al-Quran ni. Bila-bila lagi kalau orang itu adalah guru yang akan mengajar Al-Quran, mestilah dia tahu ilmu tajwid. Kan, mestilah dia seorang yang tahu, mahir tentang ilmu tajwid. Baru dia boleh mengajar Al-Quran. Baik. Kemudian rangkap yang kelima, id wajibun alaihim muhtamun qabla syuru'i aula ayya'lamu. Kerana wajib secara mutlak ke atas mereka yang nak membaca dan mempelajari Al-Quran, sebelum mereka mula membaca Al-Quran, hendaklah terlebih dahulu memahami. Itu dia. Ini tergantung. Rangkap yang kelima ni dia tak habis, kerana ada sambungannya pada rangkap yang keenam. Apa dia rangkap yang kelima tu? Id wajibun alaihim muhtamun. Kerana wajib ke atas mutlak, kerana wajib secara mutlak ke atas mereka, yakni qabla syuru'i, yakni yang nak membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi hukum belajar tajwid ni apa, tuan-tuan? Fardu ain. Tuan-tuan jangan pandang sepi ilmu tajwid ni kat belakang. Jangan pandang sepi tajwid Quran ni. Alah, tajwid ni pun jangan. Kerana hukum dia fardu ain, bukan fardu kifayah. Ilmu pusaka, ilmu faraid, itu memang fardu kifayah. Tak dituntut semua orang mahir ilmu faraid, tak dituntut. Dia fardu kifayah. Cukuplah seorang dua orang yang mahir ilmu faraid. Tapi kalau tak ada dalam sesuatu masyarakat itu orang yang mahir ilmu faraid, maka berusaha habis semua. Itu fardu kifayah. Fardu ain wajib atas tiap-tiap orang. Tak kiralah siapa dia, tak kiralah apa jawatan dia, tak kiralah apa pangkat dia, tak kiralah apa kedudukan dia, dia wajib belajar ilmu tajwid sebab ianya fardu ain. Sekurang-kurangnya lepas diri sendiri. Kalau tak mengajar orang lain, lepas diri sendiri. Bolehlah baca Quran itu, kita tahu hukum hakam dia. Tak adalah kita baca sembrono je. Baca, kata orang utara, baca ikut dan. Kata orang kampung saya, ikut sopek je. Kalau baca Quran ikut sopek je, ikut dan, baca sembrono je, takut bukan dapat pahala, dapat dosa dan laknat dari Al-Quran. Rubba yaqra'ul Quran wal Quran yal'anu. Atau kama qala, Nabi SAW kata berapa ramai orang baca Quran sedangkan Al-Quran melaknat dia balik. Bayang, waliyazubillah. Baca Quran tapi bukan dapat pahala, Quran melaknat kita balik, nyumpah kita. Celaka engkau, celaka engkau, celaka engkau. Mahu ke kita macam tu? Tak mahu kan? Jadi kalau begitu, belajarlah kita ilmu tajwid Al-Quran. Apa dia, tuan-tuan? Kata Imam Al-Jazari dalam syair ini, sebelum mereka mula membaca Al-Quran, maka hendaklah terlebih dahulu memahami. Awalan an ya'lamu. Nampak? Sebab itu kita ajar ilmu ni dulu sebelum kita ajar baca Al-Quran. Ajar ilmu tajwid ni dulu. Supaya faham, nanti bila kita praktikal,
amali baca Quran, tahu kita panjang pendek, dengung ataupun tidak, kita dah tahu. Sebab ilmu tu dah ada, sebut-sebut sedikit untuk diri kita lah. Kemudian disambung dengan perenggan yang ke-6, makharijal hurufi was sifat, tempat-tempat keluar secara setiap huruf Al-Quran. Ini huruf hijaiyah berserta sifat-sifatnya. Nampak? Jadi kita kena tahu ilmu yang membicarakan tempat-tempat keluar huruf Al-Quran semuanya dan sifat-sifatnya itu adalah ilmu tajwid Al-Quran. Nampak? Tahu macam mana nak bunyi ba tu, macam mana bunyi ta, macam mana bunyi dal, macam mana bunyi sad macam mana, ta macam mana, za macam mana. Kita tahu macam mana nak bunyikan. Sebab kita belajar ilmu tajwid tadi. Apa gunanya? Liyantiqu bi afsahil lughat, agar para pembaca dapat mengucapkan huruf demi huruf dengan bahasa yang fasih. Nampak? Itu guna dia. Bila kita ada ilmu, tahu macam mana nak sebut huruf, dari mana tempat sebutan huruf, maka nanti bila kita baca Quran, dia akan jadi bacaan yang baik. Tak adalah dibaca siratal lazina an'amta alaihim, tak ada. Sebab kita dah belajar, akak dengar gelak lah, tapi ada yang baca macam tu kak. Siratal lazina an'amta alaihim. Kan mana ada huruf N dengan M dalam bahasa Arab? Tak ada. Dia baca ni dah lah sirata, sod jadi sin, ra nipis, ta jadi ta. Nampak? Ni semua merosakkan bacaan. Siratal lazina, bukan zal jadi zai pula, lazina. An'amta, mana ada an'amta? Oh, sebenarnya an'amta. Sebab tak mengaji, tak belajar tajwid, tak belajar bagaimana cara menyebut huruf, jadilah begitu. Kan? Maka bacaannya jadi rosak lah, tak fasih lah. Maka bacaan itu bukan dapat pahala, tapi boleh mendatangkan dosa kepada pembacanya. Wa'alaikumsalam. Baik. Kemudian perenggan yang ke-7, muharririt tajwidi wal mawaqif. Dalam keadaan mereka menguasai dan mampu menerapkan kaedah-kaedah tajwid dan juga kaedah-kaedah waqaf, yakni cara memberhenti dan memulakan bacaan Al-Quran dengan baik. Nampak? Itu dia tuan-tuan. Jadi bila kita baca ilmu tajwid, pertama tersebut tadi, bacaan kita akan fasih. Yang kedua, kita akan kuasai dan mampu terapkan kaedah-kaedah tajwid dalam bacaan Al-Quran. Dengungnya tepat, tak dengungnya tepat, panjangnya tepat, pendeknya tepat. Kan? Kadang-kadang kita dengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh qari, dibaca oleh imam-imam dalam radio, dalam TV, dalam YouTube. Bila kita dengar, kadang-kadang hukum tajwid ni main langgar. Kan? Wajib mutasil 2 harakat, mana ada macam tu. Kan? Dia baca 2 harakat je. Wahal sepatutnya 6, dia baca 2. Wahal bukan baca laju, baca biasa juga. Tapi sebab tak terapkan ilmu tajwid, maka bacaan itu jadi rojak. Kan? Maka akan berlakulah, kalau tak dibetulkan, tak dikawal, berlakulah kesilapan nyata dalam bacaan Al-Quran itu. Maka apa yang berlaku? Pahala tak dapat, dosa dapat. Pahala Quran ni mudah je, 1 huruf 10 pahala. Akak-akak baca Yasin berapa banyak pahala, berapa ribu pahala akak-akak dapat. Kalau akak rajin kira huruf dalam surah Yasin tu, kira huruf tu daripada Yasin sampai wa ilaihi turja'un, kira berapa ribu ayat, berapa ribu huruf, kali 10, banyak itulah akak dapat pahala baca surah Yasin. Banyak pahalanya. Tapi oleh kerana bacaan kita tak betul, pahala tu tak ada, dosa pula dapat. Kan? Wa man ladzi rusima fil masahif
serta memahami apa-apa yang ditulis di dalam Mushaf Utsmani. Maksudnya Mushaf Utsmani ni, apa yang ditulis tu kita bila ada ilmu tajwid, kita faham di mana panjang, di mana pendek, maka kita akan baca dengan tepat. Ya. Kita tak akan baca mengikut sesuka kita. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, tak. Sebab kita faham segala-gala tanda yang ada dalam Mushaf Utsmani itu, kita baca mengikut Mushaf Utsmani. Quranul Karim. Kalau Quran Majid itu Mushaf Imla'i. Sekarang Mushaf Imla'i tak terpakai. Mana-mana Al-Quran yang ditulis dengan Mushaf Imla'i, haruslah ditinggalkan, jangan dibaca. Kerana boleh menimbulkan kekeliruan. Bacalah Quran yang ditulis Al-Quranul Karim, Mushaf Utsmani. Ni boleh baca. Kalau Quran Majid, Mushaf Imla'i, itu buatlah sebagai rujukan. Jangan kita baca Quran Majid tu semata-mata, kerana nanti akan berlaku kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang akhir sekali, min kulli maqtu'in wa mawsulin biha, daripada setiap lafaz yang dipilih disambung dan dilafaz lafaz yang dipilih disambung dan yang disambung. Nampak? Lafaz tu yang dipisah atau disambung tu maknanya disambung tu maqtu'. Disambung, dipisah dan disambung. Dipisah tu mungkin contoh mad jaiz, kan? Huruf mad yang bertemu dengan hamzah pada kalimah yang lain, tu mad jaiz. Disambunglah. Dan lafaz yang ditulis dengan huruf ta ta'nis tidak ditulis dengan ta marbutah. Ada juga lafaz yang ditulis dengan ta ta'nis. Kerana ta ta'nis ni ta buka. Ta marbutah ta bulat. Macam muslimat, al-muslimat. Ta itu ta ta'nis. Jadi kalau mati, kalau sambung al-muslimatu. Kalau mati kan waqaf al-muslimat. Macam surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu ta ta'nis. Kalau ta marbutah, sambung dibaca huruf ta, mati bila waqaf dijadikan huruf ha bunyi. Muslimah, asal muslimatun fakku raqabah, dalam Quran sebut. Asalnya fakku raqabatin. Tapi bila kita waqaf fakku raqabah, ini namanya ta marbutah. Itu dia tuan-tuan, 8 rangkap awal syair Imam Ibnu Al-Jazari sebagai muqaddimah. Maka kesimpulan daripada 8 rangkap syair, 8 rangkap awal syair Imam Ibnu Al-Jazari ini, dirumuskan perkara-perkara yang dituntut sebelum membaca Al-Quran. Pertama, berusaha memperbaiki makhraj dan sifat huruf. Maknanya makhraj ni tempat keluar huruf, dan sifat huruf tu kita perbaiki. Janganlah sampai tua pun tak kenal sin dengan sad. Ada dah tua-tua pun tak kenal sin dengan sad. Ra tetap dibaca nipis, abang atas. Dia tak baca ra, dia baca ra. Dah busi, dah 70 tahun umur, berapa puluh tahun baca Quran tu, dalam keadaan bacaan yang salah, tak tepat. Bukan sirata dibacanya, sirata. Salah lah. Dah lah, bukan sin jadi sad jadi sin, si jadi si. Ra patutnya ra, dibacanya ra. Tak betul. Ra bayatas sifatnya tafkhim, dibaca tebal ra.
Tapi sebutan pun nak tepat, bukan ra, bukan ru, ra. Sira, pa, bukan ta. Dah berpuluh-puluh tahun sebut benda yang sama. Ada waktu saya pernah mengajar Quran dulu, kalimah Allah, ya, bagi atas sebut Allah lah, bagi bawah tak boleh sebut Allah, tak boleh bertebalkan, dinipiskan, lillah. Tapi ada orang tua baca lillah, ada. Sebab daripada kecil tak dibetulkan, dibiarkan. Bila dah tua-tua masih lagi baca cara yang salah. Kakak jaga belakang. Jangan sebut lillah, sebutan tu tak tepat. Lillah, huruf sebelum bagi bawah kita baca sambungan Allah, jadi lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau bagi atas tak apa, Allahu nurus samawati wal ardh, tak apa. Memang kena tebal Allah. Kan. Kalau yang lebih syadid lagi, dia tak sebut Allah, dia sebut Allah. Lagi dahsyat, Allah. Antaranya Imam Masjid Negara Ustaz Mahdi Dahlan, dia sebut Allah, bukan Allah. Jenuh kalau kita mengaji nak sebut Allah. Sebab dah biasa dari kecil kita sebut Allah, tak ada siapa tegur. Tu yang syadid tu, yang ketat, yang kerat, yang ketat lah. Macam saya tak ada masalah, janji bunyinya betul. Kalau bagi atas ditebalkan Allah, kalau bagi bawah dinipiskan Allah, bagi depan ditebalkan Allah. Okey, tak ada masalah. Asalkan bunyi itu betul, sebutan dia tebal nipisnya betul. Itu dia. Kemudian supaya menyebut huruf dengan fasih. Itu dia sebenarnya baca Quran. Yang kedua, sebut huruf biar fasih. Ha, jangan ha Melayu. Ha Melayu tak dipakai Kak. Ada dua ha. Ada dua huruf ha. Satu ha, satu ha. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallah. Kalau qul huwallah tu ha Melayu. Selamat hari raya, hari raya. Tu ha Melayu. Ha Arab lain. Sama ada selamat hari raya atau selamat hari raya. Nampak? Ada dua. Sebab hurufnya pun memang dua dalam Al-Quran. Ha satu, ha satu. Kan? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekaligus mempercepatkan penguasaan dan pembelajaran ilmu tajwid. Itu guna dia. Ya. Bila kita belajar perbaiki sebutan huruf, sifat huruf, dan disebut huruf dengan baik, dengan fasih, maka mudahlah kita menguasai ilmu tajwid. Itu dia. Jadi bacaan Quran kita akan jadi lebih baik. Sebab kita dah perbaiki sebutan huruf, tahu tempat keluar huruf, kan? Dan kita boleh sebut huruf dengan fasih. Itu dia perkara-perkara yang dituntut sebelum membaca Al-Quran. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan, habis kita membicarakan bab pertama. Apa ni, muqaddimah syair ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan bab yang pertama, iaitu makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kita akan bincangkan syair-syair, matan-matan syair yang berikutnya, yang ada dalam tajuk makharijul huruf, iaitu tempat-tempat memperbaiki, mempelajari tempat-tempat keluar sifat huruf. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Jadi yang baik itu dari Allah SWT, dan Quran itu dari kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aku qul hadza tawfiq wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.